Tuan Pertua, dalam bajet yang lalu, Menteri telah pun mengumumkan untuk menamatkan 6 projek tempatan banjir. Dan dengan penamatan ini disebut bahawa kerajaan dapat penjimatan 2 bilion. Saya rasa pelik sebab projek yang nak tamatkan itu belum dimula pun. Belum laksana pun, belum ada surat setuju terima pun, belum lantik kontraktor pun. Bagaimana kerajaan tiba-tiba boleh umum nak tamat benda yang belum mula? Yang peliknya dapat penjimatan. Saya fikir kalau kita tunda projek tersebut bukan penjimatan, kerajaan akan berdepan dengan kerugian. Sebab setiap kali penangguhan projek ini, dia akan melibatkan kos yang lebih meningkat. Yang keduanya, dia juga turut mendatangkan kesan kepada setiap kali musim bencana berlaku. Negara kerugian antara 6 ke 7 bilion setiap kali banjir berlaku. Saya fikir saya dapat penjelasan. Mana projek dalam pembentangan Tambun menyebut 3 projek, iaitu RTB Sungai Golok fasa 3. Fasa 2 pun belum bermula. Fasa 3 kontraktor pun belum dilantik. Macam mana boleh jimat? Yang kedua, projek dui fungsi Sungai Rasau. Kontraktor belum dilantik pun lagi. Baru peringkat perundingan. Itu pun belum dilaksanakan. Masih di bawah Kementerian Kewangan. Apatah lagi RTI Segamat yang diumumkan. Saya fikir Dewan perlu dapat penjelasan yang jelas terhadap perkara ini. Kerana Yang Amat Berhormat Menteri yang dalam sesi lalu melihat bahawa peruntukan 15 bilion yang diberi, sebab sebahagian besar projek yang tertunda ini daripada RMK 9 lagi. Ya, sebab tu saya menyambut baik hasrat Yang Amat Berhormat Menteri yang sesi lepas yang telah memperuntukkan satu jumlah yang segera supaya isu banjir dapat kita muktamadkan dan kita tidak lengah-lengahkan. Dan saya harapkan jangan setiap kali bertukar kerajaan akhirnya apa yang telah dirancang terpaksa dirombak balik dan terpaksa diubah semula, seolah-olah apa yang dibuat dalam sistem sama ada tender terbuka atau tender terhad ataupun runding terus kepada perkara yang segera, dia masih lagi dalam peraturan yang dibenarkan oleh Kementerian Kewangan. Jangan minta laluan. Minta maaf. Terima kasih Ketua. Berkaitan dengan projek tempatan banjir, setuju atau tidak Kementerian bahawa apa yang dicakapkan oleh Tambun itu mungkin tak faham apa yang dicakapkan ataupun dia tak tahu apa yang diperkatakan, macam burung tiung bercakap. Setuju atau tidak? Terima kasih. burung tiung tu saya setuju. Sebab dia pun tak faham apa yang dia cakap. Dan saya fikir bahawa kita perlu Dewan mendapat penjelasan yang jelas tentang isu ini. Ya, Tuan Yang Pertua, soal tempatan banjir ini dan merupakan perkara yang fenomena yang berlaku akibat perubahan iklim yang sangat ketara mutakhir ini. Semalam satu jalan di Keratung telah terputus kerana banjir, kerana hujan turun dengan lebatnya. Dan sekarang banjir tidak lagi berlaku di kawasan yang biasa. Dia akan berlaku di kawasan semua. Fenomena perubahan iklim ini memerlukan satu penelitian khusus. Saya menyambut baik hasrat pihak kerajaan yang telah pun membentuk kementerian yang dinyatakan jelas tentang perubahan iklim dalam kementerian tersebut hari ini. Isunya ialah agensi alam sekitar ataupun perubahan iklim ini tidak belum diwujudkan lagi di peringkat kementerian. Saya berhasrat untuk meminta supaya pihak JPA khususnya menyegerakan pelantikan unit perubahan iklim ini. Ya, sebab kita ada komitmen di peringkat antarabangsa dan kita juga penelitian terhadap beberapa akta-akta yang melibatkan perubahan iklim yang perlu disegerakan. Saya memahami situasi yang ada di peringkat kementerian sewaktu saya berada di sana dan perlunya ditambah kaki tangan. Baru-baru ini Dewan Yang Mulia kita telah pun meluluskan suatu akta Rang Undang-Undang Kualiti Sekeliling Pindaan 2022 di mana kita telah pun menaikkan had denda sampai 10 juta ringgit dan kita juga meningkatkan kadar kompaun. Tetapi yang jelasnya, penguat kuasa kita, staf jabatan sekitar ni sangat tidak mencukupi. Satu negeri ada 2 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Perdana Menteri menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man, biar saya jawab tuan-tuan. Perdana Menteri mengatakan bahawa kerajaan sekarang tidak akan menjalankan tender secara runding terus sebagaimana yang diamalkan oleh kerajaan terdahulu. Jadi apa yang Tuan Ibrahim susah sangat nak faham
Jadi projek-projek yang disebutkan itu kan, dia kata belum diberi lagi, belum ada surat setuju terima dan sebagainya. Kalaupun betul apa yang dikatakan beliau itu, senang saja kita nak faham, iaitu kalau kerajaan Abah Kau dan juga kerajaan Ismail Sabri terus jadi kerajaan dan Tuan Ibrahim masih lagi jadi Menteri Air, projek-projek itu akan dianugerahkan kepada kontraktor secara runding terus. Tapi bila Anwar jadi Menteri Kewangan dan Kerajaan Perpaduan merentah, semua projek yang disebutkan itu tidak dilaksanakan secara runding terus. Jadi dengan itu, kita dapat jimatkan duit yang berbilion-bilion ringgit itu. Itu maksud dia. Jadi janganlah buat bingai, janganlah buat tak reti kan. Jadi maksudnya, walaupun dia kata belum ada surat setuju terima, projek tak mula lagi. Tapi kalau bagi kat engkau jadi kerjaan, itu hari engkau akan teruskan projek itu tidak melalui tender terbuka. Engkau akan buat secara runding terus. Jadi itulah yang menyebabkan kerugian yang berbilion-bilion, yang Datuk Seri Anwar kata boleh jimat 2 bilion kalau projek itu dilaksanakan secara tender terbuka. Satu lagi dia kata kalau kita delay projek, dia kata apa? Dia kata mungkin projek itu akan meningkat, harga makin meningkat. Takkan harga meningkat sampai berbilion-bilion kalau kita delay dalam 6 bulan dan sebagainya. Itu alasan-alasan dangkal yang kau sebagai bekas menteri tak payahlah beri alasan-alasan ataupun tak payah tunjukkan bahawa kau tak cerdik. Fikir-fikirkan bersama tuan-tuan. Jadi kalau kita nak bangkang pun bangkanglah secara profesional, secara berfakta kan. Apa lagi?